Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Welcome back to YouTube channel aku, Fitri Amel. Dan bagi siapa yang first time datang, aku ucapkan terima kasih. Dan bagi siapa yang belum subscribe, boleh subscribe, share dan juga like channel aku ni supaya aku boleh tambah baik lah channel ni pada masa akan datang. Okey, baik, hari ni kita nak berbincang sikit berkaitan dengan isu trend cuaca sekarang hari ni yang melanda Malaysia, especially kalau di tempat aku dah Johor Bahru ni kan. Kalau ikutkan setakat ni cuaca agak tidak menentu. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, mendung, dan rasanya kebanyakan hari ni hujan lah. So memang itu agak membimbangkan lah bagi setengah kawasan kan. Sebab kalau kita tengok statistik statistik bentuk cuaca semenjak seminggu ni menunjukkan trend hujan dan ribut petir yang kerap berlaku tau. So banyak hujan, banyak ribut petir. So kalau kita tengok kat situ, itu boleh menjadi masalah sebenarnya kepada sesiapa yang berada di dalam kawasan yang rendah lah. Okey, baik, aku bacakan sikit tentang statistik pada bulan Januari sehingga bulan Ogos. Suhu di Malaysia terutamanya di Johor Bahru mencatatkan suhu yang rendah dan pernah mencatatkan suhu di bawah 24 darjah Celsius. Sejuk tu. Serius, memang sejuk gila. Aku pun kat rumah memang berdasarkan statistik situasi ini memang agak membimbangkan lah. Sebab kawasan-kawasan yang rendah ni memang untuk nak berlaku banjir tu memang tinggi lah. Sebabnya ialah kawasan banjir kan, especially macam Johor Bahru di kawasan bandar lagi lah. Tempat aku berkhidmat tu pun lagi lah, kawasan tu lagi memang kawasan banjir kan. So lagi bermasalah kepada penduduk di kawasan tu lah. Ini aku senaraikan apa persediaan yang perlu kita buat untuk menghadapi banjir. Check it out. Yang pertama, kita perlu menyimpan dokumen yang penting di tempat yang selamat. So apa maksud dokumen yang penting? Contoh dokumen yang penting adalah mungkin IC, surat beranak, lesen anda, lesen korang semua, ataupun kalau untuk belajar sekolah, buku teks, buku-buku tulis. Kalau yang SPM mungkin ada slip peperiksaan, itu pun kena simpan. Alright, kalau yang dah kahwin, sijil nikah kena simpan tempat selamat. Contoh di tempat selamat mungkin di tempat yang tinggi, ataupun awak simpan dalam plastik yang ziplock tu kan, simpan dalam tu supaya dia lebih selamat dan tidak terkena air sekiranya berlaku banjir. So kita kena sediakan payung sebelum hujan. Betul, pandai. Seterusnya, perlu bersedia dengan bekalan makanan dan ubat-ubatan yang perlu. Oh, tadi aku lupa nak mention, ubat-ubatan pun termasuk juga pada barang-barang yang penting. So ubat-ubatan tu disimpan dengan baik dan rapi lah, supaya nanti bila berlaku banjir korang boleh akses ubat-ubatan tu sekiranya korang diserang penyakit lah. Okay, baik. Bersedia dengan bekalan makanan dan ubatan yang perlu. Maksudnya di waktu banjir, untuk menghadapi banjir, kita takut keputusan bekalan makanan. So sediakan bekalan makanan yang mencukupi lah untuk anda dan juga keluarga. Itu penting. Kalau tak makan nanti takkan nak minum air banjir ke tak? Siapa yang nak minum air banjir? Air sungai pun kita tak takut nak minum, betul? Alright, yang seterusnya, sentiasa ambil tahu maklumat berkaitan banjir di media sosial dan juga di televisyen. Sentiasa cakna lah maksudnya. Kena sentiasa ambil tahu. Kita duduk di kawasan yang rendah ataupun kita duduk di kawasan yang berisiko untuk banjir. So buka Facebook, tengok sentiasa update, ada ke amaran banjir di kawasan kita, ataupun di televisyen ada ke amaran banjir di kawasan kita. Sekiranya ada, anda bolehlah bersedia supaya tidak berlaku, orang kata, awak kelang kabut lah bila berlakunya keadaan banjir. So taklah pening kepala nanti bila nak banjir. Janganlah sampai time banjir je baru korang nak buat persediaan. So dah terlambat. Seterusnya, sekiranya berlaku banjir, sentiasa berhati-hati. Sentiasa berhati-hati sebab kalau tengok dalam sebelum-sebelum ni, di mana-mana pun, mana-mana tempat pun yang berlaku situasi banjir, akan ada mungkin mengakibatkan kematian sebabnya kemalangan ketika banjir. Itu yang kita kena jaga, sentiasa berhati-hati. Sebab bila keadaan banjir kita tak tahu di mana tempat tu bahaya, tempat tu tak bahaya kan. Kadang-kadang tempat tu di sekeliling rumah kita nampak macam tak bahaya pun,
Tapi bila keadaan banjir, kita tahu kawasan tu ada lubang ke, ada perigi ke, kau jalan, buff, jatuh. Habis. Okey, yang seterusnya. Jangan mandi air banjir. Jangan mandi air banjir. Tadi saya cakap berhati-hati sebab tu banjir. Ini yang rentetan. Korang kena sentiasa berhati-hatilah. Maknanya bila korang dah berhati-hati, termasuk ada sekali jangan mandi air banjir. Sebab apa? Kita tak tahu apa kondisi air banjir. Kita tak tahu apa benda kandungan dalam air tu. Sama ada dia air daripada sistem kumbahan ke, kan, air daripada air longkang ke. Bila kita mandi, dia akan mengakibatkan penyakit yang lain pula. Susah. Satu hal pula, korang nak kena pergi hospital, korang nak kena dapatkan medication. Macam mana nak ubat penyakit kulit gatal tu, kan. Korang memang dah gatal, tapi dapat penyakit kulit gatal dah 2 kali gatal. Fikir-fikirkan. Yang terakhir, jangan minum air banjir kerana dia membahayakan kesihatan. Macam saya cakap tadi lah, macam aku cakap tadi mula-mula. Jangan minum air banjir, kan. Sediakan makanan yang mencukupi, termasuklah bekalan air bersih. Itulah kita akan gunakan, kamu akan gunakan ketika banjir. Bila banjir je, ada bekalan air bersih, settle insyaAllah. Alright. Janganlah minum air banjir tu konon-konon bajet bagus. Aku ada belajar dulu buat filter air kat sekolah. So aku ambil air banjir, aku filter, aku minum. No, bahaya. So itu akan mengakibatkan penyakit yang lain pula. Antaranya penyakit waktu banjir adalah penyakit taun tu contohlah. Contoh kepada penyakit ketika banjir. Itu akan mengakibatkan keracunan makanan dan sampai boleh mengakibatkan kematian lah. So banyak kematian berlaku pasal penyakit taun ni. Nanti kita akan cerita. So saya berpesan pada semua, pastikan korang sentiasa beringat ketika banjir dan jangan sesekali anggap itu adalah satu yang menyeronokkan. Sebab dia sebenarnya banjir ini adalah sangat berbahaya. So bila kata ada berlaku banjir, dapatkan maklumat awal penempatan pusat penempatan banjir yang terdekat. Pastikan korang semua ada maklumat-maklumat yang berkaitan dengan pusat penempatan banjir. Korang ada maklumat ataupun contact number pihak berkuasa di sekeliling untuk pastikan yang korang tak terlepas daripada menerima bantuan lah ketika situasi banjir. Dan saya mendoakan sepanjang bulan Ogos ni, saya mendoakan agar kita semua selamat lah pada situasi cuaca sekarang, situasi pandemik sekarang. Okay? Saya doakan semua selamat dan insyaAllah kalau keadaan semakin hari semakin baik, insyaAllah banjir tidak berlaku lah. Tapi tak salah untuk kita bersedia sekiranya berlaku banjir. Pandai korang ni. Sejak tengok Fitri Amin punya channel ni makin pandai. Bagus. So itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ni. Kalau ada apa-apa penambahbaikan ataupun ada komen, ada nak tambah mungkin persediaan yang lain, boleh tulis kat ruangan komen di bawah. Alright, dan pastikan anda semua selamat di sana. Alright, kita see you in the next video. Assalamualaikum, ciao.